Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们，晚安。 Sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. 还未学习和思想神的话语之前，首先我们来祷告， Kita sama-sama memohon pimpinan Tuhan. 我们来求神引领。 Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu. 感谢神，你的慈爱，你的恩典。 Malam ini kembali kami boleh bersama-sama bersekutu dan saat ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. 感谢神，我们今天晚上可以来聚集，来思想神的话语。 Biarlah melalui kebenaran firman-Mu sekali lagi boleh mengajar kami. 愿你的真理来教导我们， Sehingga iman kami semakin hari semakin baik dan menyenangkan Engkau. 愿我们的信心更加的美好，来蒙你悦纳。 Kedua, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kiranya Tuhan sendiri yang melayakan dan memberkati. 两位软弱的仆人，愿你使用，愿你祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. 奉主耶稣的名，我们感恩祷告， Amin. 阿门。 Tema kita malam ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. 今天晚上的讲题就是在上帝的面前没有难成的事。 Kalimat ini tercatat di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat ke-37. 这一句记载在路加福音1章37节， Bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 因为出于神的话，没有一句不带能力的。 Pada waktu itu, Maria mengalami sebuah peristiwa yang menurut pikiran manusia pasti tidak akan terjadi. 当时玛利亚经历了一件事，在人想象是不可能发生的。 Ya, bagaimana mungkin seorang perawan bisa mengandung dan melahirkan seorang anak? 因为童贞女怎么可能会怀孕生子呢？ Dan hal ini terucap dari mulut Maria pada waktu itu. 这事是当时从玛利亚口中所说出来的。 Ya, Lukas pasal 1 ayat 37. 路加福音1章34节， Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. 玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？” Sebuah peristiwa ajaib yang dialami oleh Maria sebenarnya Zakaria dan Elizabeth sudah terlebih dahulu mengalaminya. 玛利亚还未经历这奇事之前，其实撒加利亚和以利沙伯已经经历了这奇事。 Hal ini tercatat dalam Lukas pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat ke-25. 这事记载在路加福音1章8到25节。 Lukas 1 ayat 8 memberitahukan kepada kita, 路加福音1章8节告诉我们， pada suatu kali waktu tiba gilirannya rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. 撒加利亚按班次在神面前供祭司的职分。 Nah, ketika Zakaria melakukan tugasnya, 当撒加利亚行他的职分时， ya dia masuk ke bait Allah, 他进了主殿， kemudian membakar ukupan. 然后烧香。 Apa yang terjadi? 发生了什么？ Nah, ayat 11 memberitahukan kepada kita. 第11节告诉我们， Ya, Lukas 1 ayat 11 memberitahukan kepada kita. 1章11节告诉我们， Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. 有主的使者站在香坛的右边，向他显现。 Ayat 12, melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. 第12节，撒加利亚看见就惊慌害怕。 Ayat ke-13, 第13节， tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Maria, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子伊丽莎伯
要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。 Saya lanjut ke ayat ke-18, di sini dikatakan, ya, 节 saya lanjut ke ayat 18, ini berkata demikian, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. 第18节，撒迦利亚对天使说：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。” Ayat 19 adalah jawaban malaikat. 第19节就是天使的回答。 Di sini dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. 天使回答说：“我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好讯息报给你。” Nah, saudara, setelah itu kita melihat ayat 23, di sini dikatakan ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumahnya. 然后我们再来看1章23节，他供职的日子已满，就回家去了。 Ayat 24, beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. 第24节，这些日子以后，他的妻子以利沙伯怀了孕，就隐藏了5个月。 Nah, saudara, dan kalau kita lihat selanjutnya di Lukas pasal yang pertama ayat 57 sampai 66, di situ kita melihat akhirnya kita bisa melihat bagaimana Yohanes dilahirkan. 之后我们来看，从第1章56节到57节，最后我们能看到约翰出生了。 Nah, saudara, melalui kehidupan Sakaria dan Elisabeth inilah Allah melakukan keajaiban yang luar biasa. 撒迦利亚和伊丽莎白的生活，神行了大奇事。 Bagaimana bagi manusia adalah mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. 在人是不可能，但神是无难成的事。 Apa yang dialami oleh Sakaria dan Elisabeth memang berbeda, tetapi memiliki makna ataupun arti yang sama. 撒迦利亚和伊丽莎伯经历虽然不同，但却有相同的意义。 Maria dalam keadaan perawan harus mengandung dan melahirkan seorang anak. 玛利亚在童女时怀孕生子， Elisabeth di masa tuanya melahirkan seorang anak. 伊丽莎伯在年老时生子。 Saudara, menurut pemikiran kita, kedua-duanya sangat mustahil untuk melahirkan seorang anak. 就我们想象，两者都是奇异的生子， Tetapi inilah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. 但这就是他们生活上所发生的。 Keduanya mengalami kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. 两者在他们生活中经历了神的全能。 Kalau Allah mengizinkan, maka semua pasti bisa terjadi. 如果神允许，一切都能成就。 Dalam tangan kuasa Allah, segala sesuatu bisa terjadi. 在神的全能的手，一切没有难成的事。 Pertanyaannya adalah, 问题是， mengapa Allah mau memakai Elisabeth dan Maria untuk menyatakan bahwa baginya tidak ada yang mustahil? 为什么神要使用以利沙伯和玛利亚来彰显在神面前无难成的事？ Ya, pada waktu itu tentunya ada banyak wanita. 当时当然有很多女人， Ya, tetapi sekali lagi, mengapa yang terpilih adalah Elisabeth dan Maria pada waktu itu? 但是为什么选了以利沙伯和玛利亚？ Apakah kehebatan Elisabeth dan Maria dari wanita-wanita lain pada waktu itu? 是不是以利沙伯和玛利亚比当时其他女人特别强？ Saudara, kalau kita merenungkan perjalanan kehidupan mereka, baik Sakaria dan Elisabeth beserta Maria, 如果我们来思想撒迦利亚和以利沙伯和玛利亚的人生道路， memang mereka sangat layak dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. 的确，他们很配得被神使用来荣耀神。 Elisabeth layak dipakai Tuhan untuk melahirkan Yohanes, untuk membuka jalan bagi kedatangan Mesias.
以利沙伯配得被神使用，生约翰来开先锋为弥赛亚的到来。 Maria juga layak untuk melahirkan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita sekalian manusia. 玛利亚配得生耶稣基督来拯救世人，拯救我们。 Nah, saudara, khususnya hari ini kita sama-sama lihat kehidupan Zakaria dan Elizabeth yang melahirkan Yohanes sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Yesus. 今天我们特别来看撒加利亚和利沙伯的生活，生了约翰，为耶稣的到来先锋开路。 Ada apa dengan kehidupan mereka? 他们的生活有什么呢？ Ya, atau bagaimana sih sebenarnya kehidupan mereka? 他们的生活怎么样？ Nah, saudara, sekali lagi di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 6 di sini dikatakan demikian. 在路加福音1章6节这样说： Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼义，没有指责的。 Ayat ke-13. 第13节， Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." 撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子丽莎伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。 Ayat 20. 第20节， Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. 到了时候，此话必然应验。则因你不信，你必哑巴，不能说话，直到这事成就的日子。 Saudara, apa sih yang bisa kita lihat dari keempat ayat ini? 在这4节里面，我们可以看到什么？ Ketiga ayat ini. 在这3节， Ya, dari ketiga ayat yang baru kita baca, apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Elizabeth maupun Zakaria? 在这3节里面，我们刚阅读的，我们能够看到什么？ Saudara, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa mereka hidup benar di hadapan Allah. 神的话也很清楚的告诉我们他们的生活， Mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 他们遵行主的一切诫命，没有指责。 Saudara, kemudian kita bisa melihat bahwa mereka bukan hanya hidup benar, kemudian menurut perintah, dan menjalankan ketetapan Tuhan saja. 他们不单遵守神的诫命， Tetapi di dalam kehidupannya, mereka wujudkan melalui bagaimana Zakaria berdoa kepada Tuhan. 他们的生活彰显怎么样撒加利亚祈祷。 Maka ayat ke-13 di sini dikatakan ketika malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." 所以13节，天使对他说：“撒加利亚，你不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。” Di sini kita melihat bahwa Zakaria dan juga Elizabeth sebenarnya memiliki kehidupan doa yang sangat luar biasa. 这里我们看到撒加利亚和伊丽莎伯是有祷告的生活。 Nah, saudara, bahkan ketika dia tidak percaya, kemudian malaikat mengatakan bahwa engkau akan menjadi bisu, 当撒加利亚不信的时候，他将哑巴， dan benar Zakaria menjadi bisu. 是真的，撒加利亚变成哑巴。 Apa yang dilakukan Zakaria ketika ia bisu? 当撒加利亚哑巴的时候，他所做的是什么？ Oh, dia tidak memberontak, tapi dia tetap menjalankan kehidupan dia sebagaimana mestinya. 他没有叛逆，但是他遵循他怎么样的生活？ Ia melakukan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. 他做他所应该做的事， Kita tidak melihat bahwa dia bersungut-sungut kepada Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. 他没有埋怨上帝，没有背叛上帝。 Nah, disinilah kita melihat bahwa Zakaria memiliki sebuah kehidupan yang baik
bersama dengan Elizabeth. 在这里我们看到撒加利亚与以利沙伯有好的生活， Tidak heran kalau melalui pribadi mereka, Allah bisa menyatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. 所以在这样的情况，我们可以看到神在上帝的面前没有难成的事。 Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， hari ini sudah siapkah kita dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali? 今天我们是不是准备被神使用来迎接主的第二次到来？ Jikalau pada waktu-waktu yang lampau kita melihat bagaimana Tuhan memakai Elizabeth untuk melahirkan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan. 如果我们看当时以利沙伯怎么样来生了约翰来开路， Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil kalau Allah mau memakai kita juga. 没有难成的事。如果主要使用我们， Yang penting adalah bagaimana hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. 主要的我们的生活蒙主悦纳。 Saudara, dalam kehidupan kita hari ini, 我们今天的生活 ada banyak hal yang membuat kita mungkin sangat sulit. 有很多事情我们会很难做的， Tetapi percayalah, 但深信 Tuhan tetap bisa memakai kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. 但神必要使用我们，让我们可以迎接第二次耶稣再来。 Ya, tongkat estafet daripada Yohanes dia serahkan kepada kita hari ini. 他的干准备给我们。 Yesus sudah datang pada 2000 tahun yang lalu. 耶稣在2000年前已经来了， Nah, ia sudah naik ke surga 他已经升天了， dan dia akan kembali lagi. 他又要再来。 Bagaimana dengan sikap kita untuk mempersiapkan jalan bagi dia untuk datang yang kedua kalinya? 我们如何的态度来迎接耶稣再来？ Mari saya ajak kita hidup benar di hadapan Tuhan, menurut segala perintahnya dan ketetapannya. 我们要来守神的诫命， Mari kita tetap setia untuk datang, berdoa, memohon kepada dia. 我们要来忠心来祷告。 Walaupun ada keadaan sulit kehidupan kita, kita tetap taat dan percaya kepadanya. 即使我们的生活很难，但我们必要遵守忠心。 Kiranya Tuhan senantiasa memberkati akan kehidupan kita. 愿神祝福我们的生活， Bahkan memakai kehidupan kita untuk menyatakan akan kemuliaan. 使用我们的生活来荣耀神。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿神祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa, kami sungguh bersyukur melalui kehidupan Zakaria dan Elizabeth, Engkau mengajar kami. 神，我们要感谢你，借着撒加利亚和伊丽莎白的生活来教导我们。 Yesus sudah datang pada 2000 tahun yang lalu. 耶稣在2000年前已经来临， Dan ia sudah naik ke surga. 他已经升天了， Tetapi pada suatu kali dia akan datang kembali. 但他又要再来。 Nah, pada saat dia belum kembali, Tuhan tolong kami, biarlah kami juga boleh menyiapkan diri kami untuk membuka jalan bagi dia. 他还会再来之前，让我们准备迎接开封，等待他来。 Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup senantiasa benar di hadapan Engkau. 让我们能够在你面前行善。 Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. 感谢神垂听我们的祷告， Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. 奉主耶稣的名，我们感恩祷告， Amin. 阿门。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 愿神祝福我们。